أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk bersama-sama beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kekalkan hidayah taufiq, dapat bersama-sama kita beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengharapkan agar segala amalan kita diterima di sisi Allah, dirahmati dan diampuni segala dosa-dosa, dan dianugerahkan buat kita semua syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini marilah sama-sama kita ayati kuliah kita yang bertajuk bersegeralah beramal sebelum terlambat. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, beramallah sebelum terlambat, kerana penyesalan bagi orang yang tidak sempat beramal. Tidak boleh berpatah balik walaupun mereka meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta merayu agar dikembalikan ke dunia untuk beribadat, tidak sama sekali diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yaqulullahu ta'ala, Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, Ya bna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la takun mimman yuqassiru taubah, jangan kamu jadi orang yang mengetepikan taubat. Jangan kamu jadi orang yang mengabaikan taubat. Jangan kamu jadi orang yang mensia-siakan taubat. Jangan kamu berlengah-lengah daripada kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah, Allah peringatkan kepada kita semua,
Kerana hidup di dunia ini hanya sekali. Apabila kematian terjah, apabila sampainya ajal kematian kita, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, maka kehidupan kita akan diteruskan di alam-alam yang mana lebih banyak cabaran-cabaran dan dugaan, lebih daripada kita rasa diduga dan cabaran di dunia. Di dunia ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, ada di kalangan kita yang tidak sanggup diduga. Dengan dugaan-dugaan, ada yang merasa berat, ada yang tidak sanggup memikulnya, dan ada yang sanggup membunuh diri semata-mata tidak sanggup hidup di dunia katanya. Sebenarnya di dunia ini tuan-tuan masih lagi ada jalan untuk kita selesaikan. Tetapi apabila kematian telah tiba, berada di akhirat sana, ketika itu tidak ada jalan lagi dah. Sukar untuk mencari jalan ketika berada di akhirat, kerana tidak ada lagi amalan-amalan, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi puasa, tidak lagi adanya taubat, yang mana ketika itu walaupun ada yang nak bertaubat, taubat mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takun mimman yuqassiru taubah. Jangan sia-siakan taubat kita. Jangan jadi orang-orang yang mana tidak cakna, tidak mengambil berat tentang taubat. Karena kita kena sedar tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, kita adalah insan yang tidak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan noda. Sesungguhnya al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tuan-tuan tidak dapat elak, tidak sunyi dan tidak lekang daripada melakukan kesalahan dan lupa. Kita tak dapat lari. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu melakukan dosa, melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu at-tawwabun, adalah orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat sebenar-benar taubat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kisah sebagai iktibar dan pengajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya daripada kekejaman Firaun, daripada kezaliman Firaun. Berlarinya Nabi Musa dan juga pengikutnya dikejar di belakang oleh Firaun. Apa yang berlaku? Sampai di laut, laut terbelah, dan Nabi Musa serta pengikutnya mengikut jalan di tengah-tengah laut. Begitu juga Firaun mengejar mereka daripada belakang. Dan ketika mana selamatnya Nabi Musa dan pengikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun, ahli keluarganya dan pengikutnya. Dan ketika itu tuan-tuan, Firaun nak bertaubat. Ketika itu Firaun nak bertaubat, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dia bukan Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Ketika itu tidak lagi diterima, tidak lagi diterima taubatnya, tidak lagi diterima keinsafannya. Begitu juga kita tuan-tuan, ketika mana sampainya ajal, ketika roh berada di kerongkongan, ketika itu tidak ada lagi manfaat untuk bertaubat ketika itu. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita dalam hadis ini, dalam hadis qudusi ini, Allah Taala peringat, jangan biarkan macam tu, jangan biarkan taubat, kita tak bertaubat sebelum ajal kematian kita. Kerana kita tidak tahu. Hari ini nampak kita sihat tuan-tuan, pagi-pagi kita boleh jogging, kayu basikal, malam-malam boleh main bola, main badminton, kita boleh berjalan ke sana ke sini sihat. Tidak semestinya kita tidak menemui ajal kita. Ajal ni tuan-tuan tak kira yang sakit, yang sihat, yang tua, yang muda. Kadang-kadang yang tua tak mati dulu, yang muda mati dulu.
Kadang-kadang kita tengok yang sakit, Masya Allah, kena kanser sampai 2-3-4 tahun, tak mati-mati. Yang tak kena kanser, yang duk sihat, duk jaga pemakanan, makan ulam hari-hari, makan sayur hari-hari, jaga pemakanan, tak makan benda-benda yang beresid lah, tak makan benda-benda yang ada kimia lah, macam-macam, tak makan benda-benda yang boleh merosakkan tubuh badan, pun mati juga tuan-tuan. Bermakna kematian ini tidak kenal siapa, tidak kenal usia, tidak kenal pangkat darjat, miskin atau kaya, semua akan bertemu dengan ajal kematian. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kembalilah kepada Allah, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita sebelum kita memejamkan mata kita. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Sambungan lagi dalam hadis qudusi. La takun mimman, jangan kamu jadi orang yang yutawwilul amal, orang yang banyak angan-angan. Ada orang yang dia punya angan-angan tu terlalu banyak tetapi amal tidak ada. Wa yarjul akhirah bi ghairil amal, dia mengharapkan akhirat, dia mengharapkan akhirat, dia yakin adanya hari akhirat, dia tahu akhirat itu adalah tempat yang kekal, yang mana dunia ini sementara, tetapi tidak ada amal pun, dia hanya beramal. Tuan-tuan, jangan banyak beramal, tetapi banyaklah beramal. Jangan banyak beramal, beramal, tapi banyaklah beramal. Amal mana apa? Angan-angan. Banyak impian kosong, impian, duk impi je nak buat tu amal. Kita bahasa Melayu ni amal pun panggil amal, kan? Amal pun sebut amal. Amal ni mana? Angan-angan. Wa yuqassirul amal, maksudnya apa? Jangan jadi orang yang banyak angan-angan. Wa yutawwilul amal, orang yang panjang angan-angan. Banyak sangat dia berangan-angan. Bila sampainya Zulhijjah, tengok orang pakai tumbang lembu, tumbang kambing, dia pun berangan-angan, aku pun nak korban jugalah. Tapi tak ada usaha pun. Setiap tahun hanya berangan-angan saja. Tengok orang nak tumbang kambing, dia kata seronok nak tumbang, seronok nak dapat masuk korban, tapi dia tak masuk pun. Ada juga orang yang macam tu. Bila orang kata bila nak masuk, nanti dululah, tak cukup lagi duit. Nak tunggu cukup duit tak tahu bila. Bila dia meninggal baru dia menyesal. Ya Allah, ibadah korban ni tuan-tuan adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun hanya sekali. Hari ini hari yang terakhir berkorban. Hari ini adalah hari yang terakhir kita bertakbir. Maka selesai. Selesai sudah takbir, yang disebut takbir muqayyad, habis asar tadi, dah selesai dah korban semua. Maka siapa nak korban selepas ni dia tak sah lagi dah. Nak tunggu bila korban pula? Tunggu nanti pula 10 Zulhijjah tahun depan pula. Adakah kita berkesempatan lagi? Adakah kita masih lagi sempat bertemu dengan tahun depan? Zulhijjah 1445. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan hamba Allah yang mana banyak impian-impian dia, banyak dia punya angan-angan dia. Kita ni jangan jadi seperti angan-angan Mak Jenin. Kan, dulu-dulu famous serta Mak Jenin. Budak-budak sekarang tak kenal dah, tak tahu dah Mak Jenin tu. Zaman-zaman kita dulu, kisah Mak Jenin ni meniti di bibir-bibir, kan, dicerita oleh orang tua-tua sebagai pengajaran. Dia kata kepada anak-anak dia kata jangan jadi seperti Mak Jenin. Ingat lagi kisah Mak Jenin? Mak Jenin kan famous kan dululah. Sekarang kalau cerita kat budak pun ternganga, dia tak tahu. Dia kata cerita apa, dia kata. Dia cerita-cerita sekarang dia tahulah. Kalau tanya Blackpink dia kenal lah, kan. Tapi cerita-cerita pasal dulu-dulu cerita pengajaran dia tak tahu. Maka kita sebagai ibu dan ayah ni kena ambil balik kisah-kisah ni. Yang mana Mak Jenin ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, seorang yang dia ini amal, kita sebut tadi yutawilil amal, dia ni bercita-cita, berimpian, banyak orang kata berimpian-impian lah, macam-macam dia punya impi dia. Antara impian dia adalah dia nak kahwin dengan puteri raja. Oi, dahsyat. Orang biasa aja kerja pun malas tuan-tuan. Dia kerja malas. Mak Jenin ni pemalas.
Tapi dia punya angan-angan dia tu, dia nak kahwin dengan puteri raja. Nah, satu hari dia panjat pokok kelapa. Kan. Ni cerita refresh balik kan. Lama kita tak dengar cerita macam ni. Dia panjat pokok tuan-tuan, pokok kelapa. Masa dia nak ambil biji kelapa tu, dia mula siap angan-angan. Kelapa tu tak ambil lagi ni. Baru duk tengok kelapa tu nak pegang ni. Dia mula berangan-angan. Nak kahwin dengan puteri raja, dia kata. Kalau aku nak kahwin dengan puteri raja, aku kena jadi kaya. Sebab raja takkan tengok orang miskin macam aku. Aku kena bersungguh-sungguh. Aku nak ambil buah kelapa ni, aku nak jual. Ni, buah kelapa tak ambil lagi ni. Baru duk berangan-angan. Aku nak ambil buah kelapa ni, aku nak jual. Aku nak buat modal, aku nak beli sepasang anak ayam. Tapi bagus juga dia punya marketing dia tu, cantik kan. Boleh guna marketing dia. Dengan modal yang kecil dia beli anak ayam 2 ekor. Ni dia berkhayal ni. Dia berangan-angan ni. Dia pun dalam angan-angan dia tu, dia kata kalau aku dapat anak ayam 2 ekor, aku nak bela sampai besar. Lepas tu aku nak jaga sampai banyak. Aku nak jadi orang kata penternak ayam yang tersohor dekat kampung ni. Dalam dia buat khayal ni. Ayam dia banyak-banyak. Dia kata aku nak jual ayam ni, aku nak buat modal beli kambing. Nampak dahsyat dia punya perancangan dia tuan-tuan. Dia kata dia nak beli kambing. Bila dapat kambing, dia kata dia nak bela kambing, dia nak jadi penternak kambing yang berjaya. Sehingga kambing dah banyak, dia nak jual kambing dia nak buat modal pula beli lembu. Lembu, kambing tuan-tuan jangan duk pandang rendah, kaya. Kambing korban baru-baru ni paling murah pun kat 1,000. 1,000 paling murah. Lembu lagi lah 5, 6, 7 ribu, masya-Allah. Tu tak cerita lagi kambing yang besar. Saya tengok kambing yang besar tu harga, kata penternak tu, dia kata ustaz tahu tak kambing ni harga berapa? Kambing ni harga lebih kurang seekor lembu. Kata tu dia. Ada kambing yang mahal pun ada. Sampai 3-4 ribu pun ada, 5 ribu pun ada kambing. Tapi yang dahsyatnya tuan-tuan, masa korban tu saya tengok di kandang, yang datang banyak korban tu siapa dia? Foreigner. Orang Afrika, Bangladesh, Rohingya, apalagi Pakistan. Bukan sikit-sikitnya. Lepas tu kambing-kambing yang diambil tu semua ni lebih kurang tinggi ni. Kan? Kita ni kalau pergi tanya, bukan tanya nak yang besar yang gemuk, nak yang paling murah. Awal-awal pergi kandang bukan tengok lembu ke tengok kambing. Pergi tanya dulu. Ni saya tak mau cakap banyak, nak yang paling murah. Berapa? Kan? Nampak korban kita macam mana tuan-tuan? Korban kita pergi tanya yang paling murah. Sedangkan dalam riwayat Nabi SAW korban binatang thaminain, binatang yang sangat mahal harganya. Nabi cari kibas ni tuan-tuan, bukan pergi tengok yang paling murah. Nabi tengok kibas macam mana, yang bertanduk amlahain, akranain, amlahain, sifat-sifat kibas yang Nabi cari tu. Warna warna putih, ada tumpuk-tumpuk hitam, di kakinya ada hitam, di bawah perutnya ada hitam, di matanya ada hitam, tanduknya ada tanduk 2, saminain, kibas tadi gemuk, saminain, mahal. Kita ada awal-awal pergi nak korban, tanya yang paling murah. Kan? Untuk tahun depan kita kena berazam dah. Tak mau tanya lagi dah yang murah tu. Kita cari dulu, tengok kriteria dulu, tengok okey dah selesai dah, baru nego, baru tanya harga, baru minta kurang. Tak apa, tak ada masalah. Bab nego ni minta kurang tu tak ada masalah tuan-tuan. Tapi jangan awal-awal pergi tanya yang mana paling murah. Tak kisah gemuk ke kurus. Tak nak. Cari dulu kriteria yang Nabi dah ajar kita. Nabi dah tunjuk kepada kita bagaimana seseorang itu nak korbankan binatang. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mak jenis ni dia kata aku nak beli kambing, lepas tu aku nak bela, habis aku dah untung banyak, dah kaya, aku nak beli lembu. Memang dahsyat. Dalam dia punya angan-angan dia tu memang dia kaya sungguh. Dalam angan lah, dia kaya sungguh tuan-tuan, sehingga akan dia menjadi saudagar yang berjaya, mempunyai satu feri ataupun bahtera yang cukup besar. Ketika mana dia berlayar, dia buat pelayaran ni, tengah berlayar dalam angan tuan-tuan ni, dia duduk atas pokok ni, dia duduk berlayar sampailah dia kembali balik ke negeri dia.
dia bawa rombongan dengan berdulangkan emas macam-macam ni pergi jumpa raja. Raja pun terima. Ketika tu tuan-tuan, dia seronok sangat. Sebab apa? Impian dia tercapai. Dia dapat kahwin dengan puteri raja. Dia pun yahoo, kedemuk dia jatuh bawah. Yalah, angkat dua-dua tangan tuan-tuan, dia pokok kan. Dia punya seronok tu yahoo kan, dia angkat tangan, dia jatuh. Jatuh tuan-tuan, dia mati ke tidak? Setengah riwayat kata mati. Setengah riwayat kan, setengah riwayat kata mati. Kalau mati tuan-tuan lepas jatuh pokok tu, kita tak tahu cerita dia. Dia tak mati lagi, dia jatuh ni tok guru saya cakap lah. Saya pegang yang sanad tok guru saya lah, riwayat yang kedua. Dia jatuh tak mati lagi, tapi dalam buku cerita mak jenin jatuh pokok mati. Kalau jatuh pokok mati, kita tak tahu cerita dia. Dia sebelum dia jatuh pokok, dia tak mati lagi tuan-tuan. Orang tanya dia dulu, orang sembang dengan dia, macam mana boleh jatuh pokok? Dia pun cerita baru dia mati. Tu riwayat yang kedua lah. Wallahu alam. Ni bukanlah cerita, ni mitos ya, cerita dongeng je tuan-tuan. Tapi kita nak ambil apa? Nak ambil dia punya pengajaran dia. Tu cerita orang tua dulu. Pengajaran dia apa? Ni disebut wa yutawilul amal. Banyak angan-angan. Angan-angan macam ni, angan-angan macam ni. Ada orang yang berangan-angan dia nak menabung setiap pagi tapi tak buat pun. Kan? Dia kata duk dengar kuliah ni ustaz kata kalau sedekah subuh ni bagus, aku nak buat juga sedekah subuh, nak bagi. Nah, tak perlu, terus buat. Jangan tangguh. Jangan tangguh, bersegera beramal. Beramal ni tuan-tuan, jangan tangguh. Jangan kita duk berangan-angan, berimpian saja. Seperti mana kita nak korban juga tuan-tuan. Ada yang tak mampu, bukan dia mampu nak bagi satu, orang kata selepuk duit macam tu nak bagi sampai RM850. Bukannya mampu tuan-tuan, tak semua yang mampu. Tapi ada tak cita-cita dia? Ada azam tak? Jangan hanya berazam, jangan hanya bercita-cita, berangan-angan. Apa yang dia buat? Pergi jumpa AJK, Bendahari ke, Nazir ke, pengusi ke, pergi jumpa. Tahun depan saya memang berazam sungguh saya nak korban. Boleh tak saya nak bagi duit dekat pengusi tolong simpan duit saya. Jangan simpan sendiri. Sebab duit kalau simpan sendiri tuan-tuan, sampai 6 bulan rotek mati. Bila rotek mati, insurans mati kan. Dia nak buat apa? Cari duit tak ada, pecah tabung lah. Nasib dia kata ada tabung korban. Aku korbankan dululah tabung ni sebelum sampai korban. Dia buat apa? Pergi bayar. Tak boleh korban dah. Cara dia tuan-tuan, banyak masjid-masjid suruh-suruh dia buat macam mana? Pergi bagi ke AJK, simpan setiap bulan RM80. Kalau setiap bulan RM80 cukup setahun, alhamdulillah dia dah boleh masuk. Boleh masuk dah bahagian korban tahun tu. Ini bagi orang yang betul-betul dia nak, bukan dia hanya duk berimpian. Lepas tu bila hujung saja sampai dekat raya Aidil Adha, tak sempat, dia kata tak cukup, nak pakai duit banyak. Begitu juga orang yang bercita-cita nak mengerjakan ibadah haji, macam tu juga. Dia kena ada usaha. Buatlah macam mana pun, kumpul sikit-sikit duit. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala nilai niat dan juga usaha tadi adalah amal salih. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah mak jenis ni ada baik dia ada buruknya. Baiknya tadi dia punya strategi dia cantik tuan-tuan, tapi buruknya dia hanya berangan-angan tanpa dia buat apa-apa pun. Sebab itu dalam hadis qudsi ni Allah Taala sebut wa yarjul akhirah bighairi amalin. Kamu jangan jadi orang yang mengharapkan akhirat. Duk tengok orang buat pahala banyak. Ada juga tuan-tuan pergi ke hospital, sembang dengan orang yang duduk di hospital tu. Apa dia kata? Teringin nak pergi masjid macam orang lain. Seronok tengok orang pergi masjid. Saya ni sakit selalu, kan? Tapi bila sihat pergi tak? Tak pergi juga. Tak pergi juga ke masjid. Bila dia teringin nak pergi masjid masa dia sakit. Tapi bila dia sihat, pergi tak? Tak pergi juga. Ini orang-orang yang mana wayarjul akhirah bighairi amalin. Dia nampak akhirat tu, dia tahu bagaimana keadaan akhirat tu, tetapi tidak ada amal untuk menyelamatkan dia, untuk bantu dia nanti di akhirat nanti ni tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, ni amalan kita yang kita buat ni mukhlishina lahuddin, yang ikhlas mata-mata kerana Allah dalam beragama ni tuan-tuan. Kita buat sungguh-sungguh kerana Allah ni. Sebab apa? Akhirat kita. Bukan kata akhirat kita tuan-tuan, masa kita mati tu kita dah nampak dah betapa pentingnya amalan-amalan soleh ni tuan-tuan. Waktu mati tu nampak dah.
Bukan kata nanti. Nak cerita syurga neraka jauh lagi. Nak cerita pasal syurga neraka jauh lagi ni. Yang dekat dengan kita ni. Apa dia? Kubur. Itu pun dah nampak dah amalan ini amat penting. Tapi kalau di kubur ni orang kata masih lagi ada peluang lah. Peluang apa? Tu anak-anak nak. Ada anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita ada doa kat kita, tuan-tuan. Ini ada juga anak-anak, bukan dia doa, dia minta orang tolong doa. Tu pun nasib juga dia teringat juga buat tahlil. Tu pun satu hari sekali, setahun sekali dia buat. Kan? Bila buat bulan puasa. Tunggulah akaun masuk setahun sekali. Tu pun tak tahu terima tak terima lagi. Tuan-tuan, ada yang akaun kena reject pun dah, transfer tak sampai. Kan? Pahala tak sampai. Sebab apa? Dia buat tu orang yang tolong buat tu tak ikhlas. Baru-baru ni viral. Viral, tuan-tuan. Yang mana upah haji. Penuh nama. Tak tahu seorang buat upah haji tu. Untuk apa? Untuk ramai. Dia seorang. Dia ambil untuk ramai. Patutlah murah. Dia ambil seorang 1,500. Dia buat untuk 10 orang. 10 orang. Upah haji mana boleh macam tu? Tahlil tak apalah, tuan-tuan. Tahlil boleh dah, nak baca 1000 nama pun tak apa. Kuat tak kuat lah khalifah nak baca tahlil tu kan, nama ila ruhil marhum, dia pun panjang sangat nama. Nama ni pun susah nak sebut ni. Dia pun nama yang termaktub dalam ini kan, nama yang yang telah disebutkan, senang, mudah. Tapi orang yang mengerjakan haji mana boleh, upah haji mana boleh, seorang untuk seorang. Ada yang ambil kesempatan, kita tak tahu. Ni nama skema, dalam bab ibadat pun ada skema juga, tuan-tuan. Korban pun serupa macam tu juga. Sebab tu kita ni kena berhati-hati. Dalam bab agama ni pun ramai juga ambil kesempatan. Ambil kesempatan sebab dia nampak keuntungan. Dia tak kisah. Dia sanggup jual akhirat semata-mata nak membeli dunia. Ni dunia yang tidak ada nilai isi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia telah orang kata telah dikaburi dengan kenikmatan dunia. Dia sanggup tipu orang. Baru ni tengok nama macam-macam negara dia punya ambil. Apa upah haji, badal haji. Cuba bayangkan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Kita dah keluarkan 1,500. Rupanya ibadat haji tu tak sampai pun dekat mak ayah kita. Sama juga kita duk tunggu-tunggu tengok lah, anak aku masuk 1,500 kan. Ada orang buat 1,500. Hati-hati 1,500 tu. Bukan orang ambil dah 1,500 upah haji ni, tuan-tuan. Upah haji ni dah mahal dah sekarang. Silat-silat 3,000 upah haji ni. Sebab sekarang ni kos meningkat. Orang yang pergi mengerjakan haji tu di sana yang tolong buat upah haji ni, tuan-tuan, bukan orang duduk di situ, orang luar. Di Madinah sana dia pun nak kena kos tinggi juga. Nak duduk di hotel ke, nak makan minum ke, nak tidur ke, semua tu dikira. Letih dia, penat dia. Ingat tak penat ke? Ni baru-baru ni yang pergi ni, duk WhatsApp ni, yang tak sihat, yang demam, yang ada yang koma pun ada, yang di ICU pun ada. Bukan senang nak melakukan ibadat haji ni, memerlukan pengorbanan. Hanya orang yang ikhlas sahaja yang boleh buat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, sama juga kita duk panggil orang datang rumah kita duk buat tahlil kan. Buat tahlil. Yang datang tu kadang-kadang dia tanya dulu makan apa. Kan? Dia kata makan apa? Tengok dulu. Kalau makan ni okey tak apalah. Kalau makan tak okey, datang lambat-lambat sikit. Orang datang dah habis dah baru dia datang. Ni WhatsApp dah habis belum? Kita buat ni nak untuk apa? Untuk nak dapatkan anugerah, ganjaran, pahala kepada siapa? Kepada mak ayah, kepada si mati. Sebab itu doa anak ni penting. Ini buat tahlil anak tak join sekali pun. Anak duk merokokkan doa. Duduk kat depan pintu, duk tukang jadi salam. Duk tukang duk salam dengan orang. Duk salam. Tak, buat tahlil anak tu duduk sekali. Baca doa, tak reti baca doa. Tolong aminkan doa. Tapi kita lihat pada hari ni, tuan-tuan. Ini pengalaman sendirilah. Saya duk perhati tengok kan, duk jemput kita datang. Mana anak-anak? Tuan-tuan, inikah yang kita nak harapkan nanti bila kita mati? Kita nak harap waktu kita mati ni anak-anak kita. Silap-silap anak-anak kita, kubur kita pun dia tak pergi tengok, tuan-tuan. Kita sendiri kubur mak ayah kita, tengok ke tak tengok? Ziarah ke tak ziarah? Doa untuk ibu dan ayah kita. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari untuk mak ayah kita?
Kita sendiri pun kadang-kadang lupa nak berdoa untuk ibu dan ayah. Nanti kita nak harap anak-anak kita. Sebab itulah tuan-tuan, tak perlu harapkan kita beramal. Badiru bil amal. Kita sendiri yang bersegera beramal. Jangan harapkan orang lain untuk beramal untuk kita, tuan-tuan. Jangan berharap orang lain. Kita sendiri beramal. Kerana amalan inilah yang akan datang nanti. Amalan inilah yang akan teman kita. Kubur kita ni, tuan-tuan. Dalam satu hadis qudusi, kubur berkata-kata. Tuan-tuan, kubur ni bercakap, tuan-tuan. Kita tak dengar aja. Hari-hari duk maki hamun kita ni. Kalau kita duk pijak dia dalam keadaan ego sombong ni, dia duk kutuk kita aja. Apa kata kubur, kita tengok. Taqulu laka. Kubur kata kat kamu. Dia kata apa? Dia kata apa? Ya bani Adam. Manusia. Ke kubur. Kalau dengar pingsan kita, lalu-lalu kat tepi kubur, dia kata, manusia. Kan? Agak-agak kita macam mana? Cukup tanah nak lari. Atau pingsan kat situ. Besok ICU terus. Apa kata kubur? Tamshi ala zahri. Hei manusia, kamu berjalan di atas belakang aku. Kamu berjalan di atas belakang aku. Summa tukhzanu fi batni. Ingat, satu hari kamu dalam perut aku tau. Hari-hari dia kata macam tu kat kita. Contoh lalu kat kubur je dia cakap macam tu. Ya bani Adam, tamshi ala batni. Wahai manusia, wahai anak Adam, kau berjalan di atas belakang aku. Summa tukhzanu fi batni. Satu hari kamu akan duduk dalam perut aku. Wa ta'kulu syahawat ala zahri. Dulu kau tanam macam-macam atas belakang aku. Kau makan apa yang kau nak. Kau nak makan betik, kau makan. Kau nak makan musangking lah, kau nak makan apa, semua kau makan. Ikut kehendak kau, syahwat kau nak makan. Tapi ingat, wa ya'kulu kadud fi batni. Kau dulu dalam perut aku nanti, kau tak makan dah, ulat yang makan kau nanti. Ulat yang akan makan kau nanti, kata kubur. Engkau di atas muka bumi ni kau sombong. Kau makan ikut syahwat. Kau tak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ni. Allah anugerahkan kita ni, tuan-tuan. Keluar daripada perut bumi ni macam-macam anugerah. Daripada airnya, daripada tanamannya, daripada makanan, pelbagai makanan. Berapa kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syukur ataupun tidak, sebab tu bangun tidur pun kita mula syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun-bangun awal dah mula syukur. Rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, apa sahaja dalam hidup kita ni, tuan-tuan, bersyukurlah. Kalau Allah Ta'ala anugerahkan kita nikmat, bersyukurlah. Alhamdulillah ala ni'mati tatimmus salihat. Kalau dapat nikmat, mudah-mudahan dengan nikmat tadi dapat menyempurnakan amal soleh kita, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala uji kita dengan musibah, maka sebut juga alhamdulillah ala kulli hal. Susah ke senang ke, tetap kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah tak lekang daripada bibir kita. Dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, engkau pergi cabut nyawa orang yang dia kasihi. Ni Allah Ta'ala perintahkan malaikat pergi cabut nyawa orang yang dia kasihi. Baru-baru ni, tuan-tuan, ada seorang jemaah datang kat saya. Dia datang kat saya, ustaz, anak saya dah meninggal. Baru dalam tempoh 40 hari, mana baru sebulan anak saya meninggal, ustaz. Baru saya lepas dengar ustaz punya kuliah berkaitan tentang kematian. Dia kata macam tu kat saya, kan. Dia kata rupanya memang berlaku dekat saya, tapi saya redha. Anak dia bukan sakit, tuan-tuan, sihat. Dah lah anak tak ramai, anak 2 orang je perempuan. Yang pertama tingkatan 1, yang kedua yang bongsu 10 tahun, darjah 4. Sihat, tuan-tuan, bukan kata sakit ke tak. Duduk elok-elok, tiba-tiba anak dia ada demam mengejut. Demam mengejut. Lepas tu dalam tempoh, dalam beberapa jam tu, dia kata anak dia tarik kejang. Terus dia pergi ke hospital, kena masuk ICU, duduk di hospital 3 hari, meninggal. Kena stroke habah, dia kata. Duduk hospital kata stroke habah lah, kan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, dia kata memang terasa lah. Tapi dia kata daripada mula anak saya meninggal, dia kata
saya tak menitiskan air mata. Dia kata macam tu kan. Dahsyat tu. Susah tu. Adalah anak perempuan pula, bongsu pula tuan-tuan. Dia kata alhamdulillah ustaz, saya tak menitiskan air mata sebab saya teringat ustaz kata bila tibanya musibah kalau diuji ucap alhamdulillah. Saya sebut alhamdulillah supaya hati saya redha. Bukan senang tuan-tuan. Meninggal. Kita yang duk dapat sikit ni, apa yang kita nak tak dapat pun kita duk mengeluh tuan-tuan. Ni anak. Orang yang anak ramai pun terasa. Saya masa anak saya, isteri saya mengandung yang ke lupa dah ramai sangat. Yang ke berapa anak saya tu? Anak saya yang ke 1 2 3 4 yang kelima. Yang kelima gugur tuan-tuan. Bukan kata lahir dapat jaga. Ni 10 tahun dia jaga anak dia. 10 tahun dia belai dengan kasih sayang. Cuba bayangkan bagaimana apabila berlakunya kehilangan. Ni waktu gugur tu, masa nak balik hari raya, beberapa tahun yang lepas nak balik hari raya tu, isteri saya kata rasa pelik abang ni, jom kita pergi cek tengok puasa macam pelik je kan. Pergi cek, doktor kata kandungan dah meninggal dalam perut. Tu pun terasa tuan-tuan, terasa sampai ke hari ni masih lagi terasa kehilangan. Walaupun orang kata gugur baru berbulan baru kan. Ini bertahun jaga anak tadi tuan-tuan. Bagaimana perasaan seorang ayah, seorang ibu. Tambah pula anak tak ramai, lagilah terasa. Yang ramai macam saya. Tapi zaman sekarang tak tahu ramai tak ramai. Anak saya 7 orang anak kan. 7 orang anak pergi mana orang terkejut tu. 7 kan. Orang dulu 7 relax ya. Zaman sekarang 7 tu rasa macam satu benda yang pelik, teruja semua. 7 orang anak Ustaz. Kan orang pakai geleng kepala. Duk Kuala Lumpur tuan-tuan, anak 7 memang dahsyat lah. Kan? Macam mana Ustaz? Bagi orang duk jaga anak dah 7 saya jaga sendiri, jimat duit. Kan? Tak payah hantar pengasuh. Memang betul bu, kalau pengasuh 400 300 tuan-tuan. 7 orang, cuba bayang rapat-rapat pula setahun seorang. Kan? Bukan senang kan? Kos tinggi. Tapi alhamdulillah Allah lapangkan. Jangan